Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita masih lagi berbincang tentang Islam liberal. Satu pahaman baru yang diwujudkan oleh musuh Islam dalam masyarakat Islam untuk memesongkan orang Islam daripada agama mereka yang sebenar. Untuk memahami betapa Islam liberal ini bukan berajaran Islam, kita perlu memahami Islam menetapkan konsep kebebasan manusia dengan ikatan akidah, memperhambakan diri kepada Allah sehingga dibebaskan daripada kezaliman sesama manusia. Bukannya terbabas sehingga putus hubungan dengan Allah yang sentiasa memelihara mereka. Keadilan itu ialah meletakkan sesuatu pada tempat peranan manusia yang betul dengan seksama. Persamaannya dalam perkara tertentu seperti pahala amal yang soleh antara lelaki dan perempuan. Kita perlu menyadari bahawa terdapat perbezaan antara persamaan dengan keadilan. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kena pada tempat. Bukan mesti sama. Persamaan sama antara satu sama lain. Ada tempat persamaan dan ada tempat keadilan. Kita kena sedar. Contohnya ialah pemberian harta pusaka antara lelaki dan perempuan. Lelaki sekali ganda daripada perempuan. Kerana tanggungjawab lelaki lebih besar daripada perempuan dalam menjaga keluarga. Perempuan ada suami dia. Ada masalah celaru dalam masyarakat, itu cerita lain. Adik-beradik tak jaga adik-beradik perempuan dia, itu cerita lain. Tapi Islam mewajibkan adik-beradik lelaki kena jaga adik-beradik perempuan. Di sinilah maka harta pusaka lelaki sekali ganda. Itu puncanya. Orang tak ikut adat Islam itu bab lain. Jangan kita kata Islam ni tak adil. Persamaan ada, sama. Pahala lelaki, pahala perempuan sama. Satu amal kebajikan 10 kali ganda. Sama lelaki perempuan. Tak ada beza. Sembahyang, sama. Tutup aurat, beza. Pakaian lelaki, pakaian perempuan lain. Tapi pahala tutup aurat, sama. Pahala sama. Kita kena sedar. Beza antara sama dengan adil. Kita kena sedar. Contohnya orang yang mampu akak barang. Dia gagah akak 200 kilo. Urat akak. Kuat. Ada orang tu uzur 20 kilo je. Tak boleh atas nama persamaan, hak 20 mampu akak 20 kilo, paksa akak 200 kilo. Rebah patah dah. Tak kena. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adapun kejadian manusia tetap tidak sama kemampuan dan peranannya. Maka kembali semula kepada konsep adil mengikut tetapan Allah. Contohnya tidak sama dalam pembahagian harta faraid adalah dikembalikan berkonsep yang adil dalam sifat yang tidak ada persamaan dalam peranan dan tanggungjawabnya dalam berkeluarga. Rahmat Allah adalah menyeluruh dan adil terhadap semua makhluknya. Maka Allah tidak mengizinkan sehingga dibiarkan penjenayah dan orang yang zalim tanpa dihukum di atas nama rahmat dengan mengorbankan orang yang dizalimi dan yang lemah ditindas sewenang-wenangnya. Begitulah kebijaksanaan Allah dalam perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia yang bersifat makhluk tetap mempunyai kelemahannya. Undang-undang jenayah, orang bunuh orang kena bunuh. Tak boleh rahmatan lil alamin, hukum bunuh kena batal. Orang bunuh orang tu tak apa pula. Kita nak hukum bunuh dia bunuh orang, itu tak boleh. Itu tak betul.
bunuh orang dengan sengaja, maka dibalas hukum bunuh. Tapi Islam membenarkan keampunan bagi keluarga untuk ampun. Ada di situ pula kita kena sedar. Keampunan tu dosa yang pahala yang sangat besar fadilatnya. Itu perbincangan dan lebat bab jenayah. Hukuman hudud tertentu, hukuman sebat umpamanya. Tak boleh atas nama rahmat, tak boleh hukuman macam ni. Tapi buat maksiat, buat menyebabkan penyakit bermasyarakat itu dah apa pula? Itu tak kena. Timbangannya tak betul. Jadi pokok liberal ni dia jadi hanyut. Konsep liberalisasi buat hari ini telah menghilangkan harga diri manusia di negara yang beramal dengannya. Sehingga runtuhnya harga diri manusia dan merosotnya, bukan musuhnya, merosotnya hubungan keluarga dan masyarakat. Sehingga manusia menjadi lebih hina daripada binatang, membenarkan perkahwinan sejenis di atas nama kebebasan. Setelah diizinkan hubungan tanpa perkahwinan yang telah pun merosotkan. Bukan sahaja pakaian dan makanan, tanpa peduli halal dan haram. Sehingga membawa penyakit ruh dan jasad. Menyebabkan penyakit ruh yang penyakit jasad. Bila lawak yang haram, ruh sakit, jasad sakit. Kita saksikan mengapa orang tu kaya, harta banyak, boleh puas hawa nafsu, rupa dia comel, bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa? Makanan roh tak ada. Makanan jasad ada. Makanan nafsu ada. Makanan akal tak cukup. Manusia ni memerlukan makanan bagi akal dia, ilmu. Makanan bagi roh dia, iman. Kalau makanan jasad je ada, roh tak ada makanan. Lapar. Jadi Allah Ta'ala menetapkan makanan. Semuanya. Bagi roh ada makanan bekalan dia, bagi akal ada bekalan dia, bagi jasad ada bekalan dia. Pokok liberal ni tak ada, hanyut. Dalam atas nama liberal, jadi bercelaru antara roh dengan jasad. Kita kena sedar. Dalam Islam banyak mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Itu bukan liberal. Itu kerana masalah farq. Masyarakat yang berbeza. Tempat yang berbeza. Realiti yang berbeza. Tapi rukun sama, rukun Islam sama. Tapi bagaimana pendekatan beramal dengan cabang dia tu beza kerana perbezaan masyarakat. Itu bukan liberal. Kita kena sedar. Liberal ni tinggal rukun. Rukun pun tak ada. Habis rukun-rukun. Kalau rumah, cabut tiang. Kalau ada dinding saja rumah, ada pintu tiang, dia tak ada, untuklah rumah tu. Jadi tiang tu kena ada. Semayang kena ada. Puasa kena ada, zakat kena ada, haji 2 kali syahadah kena ada. Itu merupakan tiang-tiang. Tiang-tiang. Adapun yang lain itu ialah sambung dengan tiang-tiang itu. Nikah tak ada dalam hukum Islam, tapi berkait dengan 2 kali syahadah. Berkait dengan 2 kali syahadah. Bab riba kait dengan ekonomi. Hukum zakat dan sebagainya kait dengan ekonomi. Jadi ada rukun dan ada cabang-cabang, ada bahagian kita kena sedar. Jadi bila manusia lari daripada rukun, menyebabkan rosak kehidupannya. Lari daripada fitrah, rosak kehidupan. Orang lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki. Lepas tu orang lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Pakai dok kahwin. Rosak sisi keluarga. Kita saksikan bagaimana di negara barat, bila dia dah jadi liberal ni, sehingga anak pisah daripada ibu bapa. Lari, anak lari macam lebih pada menatang lagi, teruk pada menatang. Sehingga ada ibu bapa yang harta banyak, anak tak ada, anjing jaga. Tulis surat wasiat ke anjing. Kalau dia mati, harta bagi anjing. Ini berlaku disebut dalam media barat. Bagaimana anjing tu pergi beli barang kedah. Dah anak tak ada, lari. Isteri keluarga runtuh. Suami isteri hilang hubungan. Jadi menatang tu. Negara komunis dia nak hapuskan perkahwinan. Tak jadi. Akhirnya kena register. Register tu macam nikah lah juga. Tak boleh. Kena ada ikatan. Tak ada ikatan, tak boleh. Jadi bila manusia lari daripada asas agama, liberal, Allah Ta'ala kata, firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami telah sediakan bagi neraka Jahanam untuk ramai di kalangan manusia jin, di kalangan jin dan manusia yang punya akal namun tidak berfikir, punya mata tidak melihat mengambil pengajaran, dan punya telinga tidak mendengar mengambil pengajaran dengannya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bukan macam binatang, lebih dari binatang. Binatang tak ada akal. Kalau dia jahat pun akal dia tak ada. Manusia, kalau dia jahat lebih dari binatang. Dia ada akal. Dia buat jahat lebih dari binatang. Kita saksikan bagaimana mereka mencipta alat-alat senjata yang membunuh sesama manusia. Dalam sekilip mata berjuta manusia boleh mati. Kalau singa lepas dari zoo, takak 7-8 orang je kita dengar ni. Jadi manusia boleh reka senjata juta mati. Ratus ribu. Bom atom, bom nuklear. Ini menunjukkan manusia lebih jahat pada binatang. Kalau dan dia ganas, jahat pada binatang. Begitulah kehidupannya. Di atas nama bukan berlaku sejagat. Mereka merosakkan diri sendiri. Dan bumi tempat mereka berpijak. Kerana kebebasan di luar batas sifat kemanusiaan. Merosakkan diri sendiri. Rosak diri sendiri. Kita saksikan, bila makan benda yang haram, jadi penyakit. Macam-macam penyakit. Kalau makan babi, ada penyakit. Minum arak, ada penyakit. Dadah, ada penyakit. Berzina, ada penyakit. Kahwin, tak ada penyakit. Mana kan? Kan hubungan lelaki perempuan. Hak ni berzina, ni kahwin. Kahwin tak ada penyakit. Berzina ada penyakit. Ini kehebatan hukum Allah Ta'ala. Kita kena sedar. Rosak merebakkan penyakit-penyakit. Bukan saja penyakit alam sekitar. Bila tomok hawa nafsunya, loba, projek itu projek, ini projek, kena piti banyak je. Taruh bukit, kambuh paya, tak ada peraturan, tak ada sistem. Perparatannya dia tak betul. Allah Ta'ala buat sungai, Allah Ta'ala lah buat bukit jadi paku kepada bumi, dia cabut paku. Kalau rumah cabut paku, cabut dinding. Kalau cabut paku, pintu pecah lah. Bumi begitu juga. Bukan tak boleh buat projek, tapi kena ada penyusunan dia, sistematik. Kena ada. Ni manusia dah haloba, dah tomok. Menyebabkan berlaku perubahan cuaca, iklim. Hari ni heboh pasal perubahan cuaca. Tak menentu hujan, tak menentu panas, tak menentu. Kerana pusingan dunia jadi rosak. Dengan sebab pembangunan, dengan sebab ujian senjata nuklear, bumi jadi ketok, macam-macam, pasang surut laut jadi berubah, manusia merosakkan bumi. Firman Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Allahu alladhi khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Hal min syurakaikum ma yaf'alu min dhalikum min syai'? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 40-41. Allah sahaja Tuhan yang mencipta kamu. Kemudian dia beri rezeki kepada kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu semula. Adakah pula sekutu-sekutu yang lain menjadi Tuhan kamu? Siapa lagi yang berkuasa mencipta sesuatu? Maha suci Tuhan. Dan maha tinggi di atas segala apa yang sahaja yang mereka lantik menjadi sekutu-sekutu. Sebenarnya telah nyata kemusnahan di daratan dan lautan. Dengan sebab usaha yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Supaya dirasakan sebahagian daripada akibat kerja jahat mereka. Supaya mereka kembali sedar dan insaf. Tidakkah Allah yang menjadikan kita semua? Menjadikan alam. Dan Allah Ta'ala jadikan undang-undang bagi alam. Tiap-tiap makhluk ada undang-undang, ada peraturan dia. Malaikat ada peraturan dia. Awan di langit ada peraturan dia. Bintang di keruala ada peraturan dia. Matahari dan bulan peredaran dia. Angin ada peraturan dia. Pohon kayu ada peraturan dia. Ada pohon yang tumbuh di daratan, yang tumbuh di dalam paya, yang tumbuh atas bukit, tumbuh di padang pasir. Binatang pun ada peraturan. Ada binatang darat, binatang laut, kawasan air masin, kawasan air tawar. Kalau kita pindah di tempat dia, mati.
rosak. Maka manusia ada peraturan. Bila manusia keluar dari peraturan, rosak. Manusia ubah peraturan Allah, jadi rosak. Berlakunya kerosakan kerana manusia melawan Allah Ta'ala. Melantik Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada lantik diri dia sendiri jadi Tuhan, ataupun pilih makhluk-makhluk jadi Tuhan. Buat peraturan sendiri, menyebabkan rosak habis punah. Peringatan. Di sana ada lagi ajaran-ajaran apa tubuh-tubuh yang ditubuhkan di zaman mutakhir yang boleh merosakkan akidah dan berjuang ke arah merosakkan pegangan manusia kepada Islam dengan berbagai-bagai cara dan nama yang menarik lagi mengelirukan. Akan banyak lagi ajaran lain timbul, macam-macam nama. Sister in Islam, kita sebutlah. Sister Islam, saudara perempuan Islam. Ini betul atas nama Islam. Dulu Qadiani, Bahai. Itu semua atas nama orang Islam juga. Itu semua menyeleweng. Bukan daripada Islam. Rosak. Ada yang melahirkan simpati dan berpura-pura tidak bercanggah dengan Islam. Dan dengan beraninya menisbahkan Islam kepadanya. Letak nama Islam pada dia. Dan menolong pada zahirnya untuk memajukan Islam. Tetapi di dalamnya ditampukkan racun-racun perasaan akidah yang sangat berbahaya. Di antaranya ajaran yang mencampurkan antara satu sama lain. Seperti pragmatisme. Yang mengambil cara baru daripada campuran kapitalisme, komunisme, sosialisme dan sebagainya. Yang dipikirkan mensabuh mengikut akal mereka. Dan ada juga yang meresap melalui pengaruh politik, ekonomi dan tokoh-tokoh tertentu. Dia sebut ajaran ni. Melalui politik, melalui ekonomi, melalui tokoh-tokoh tertentu. Orang anggap dia orang cerdik, orang bijak, tapi lari daripada agama. Kita kena sedar, kalau orang cerdik, bijak, lari daripada agama, jadi bodoh. Jadi sesat. Yang sembah macam-macam tu, ahli falsafah tu. Bila fikir tentang ketuhanan, jadi hina, sembah batu, sembah binatang. Perkara-perkara yang disebut di sini hanyalah sebagai contoh untuk peringatan supaya tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran baru dan lama yang bercanggah dengan Islam. Dan supaya tidak melakukan kemungkaran terhadap akidah Islamiah dan penganutnya. Untuk mengetahui lebih banyak dan panjang, bolehlah dibuat kajian dan mengikut perkembangan yang berlaku dari semasa ke semasa. Kerana pertarungan antara iman dan kufur berpanjangan sehingga hari kiamat. Lawan Islam kufur ni sampai hari kiamat tak berubah. Akan terus menerus. Demikianlah pengajaran akidah wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman. Bermula dengan mukaddimahnya dengan memahami makna iman, Islam, rukun-rukunnya dan perkara membatalkannya secara umum. Kemudiannya pengajian secara huraian bukan rukun-rukunnya. Seterusnya mengetahui sempadan supaya tidak terjerumus ke dalam kelembagaan kesesatan. Mana kajian kita yang terdahulu, mukaddimah akidah, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Kemudian disertakan dengan pahaman-pahaman bercanggah dengan akidah Islam. Supaya kita tahu. Kerana pengajian iman itu mestilah membawa pegangan bersimpulan iman yang sebenar. Dan seteguhnya. Sebagian dia itu Allah Ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَلَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya, maka sesiapa yang tidak percayakan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akidah itu ialah simpulan. Akidah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu sipur, macam sipur tadi. Kalau kita ikat tadi pada binatang, nak pegang kemah, mesti sipur dua hujung dia. Nak ikat dia kena sipur. Sipur sekali, sipur dua supaya kuat. Begitulah timba. Nak ulu air, ambil air dalam telaga. Kena sipur dua hujung, tak terlucup. Jadi simpulan ini untuk menguatkan pegangan. Akidah ada simpulan juga. Simpulan akidah ni ialah menolak taghut. Taghut setiap yang melawan Allah Ta'ala. Tuhan lantik lain pada Allah Ta'ala. Hukum-hukum lawan hukum Allah Ta'ala, itu taghut. Letak sifat-sifat Tuhan pada makhluk, itu taghut. Itu taghut. Kita tolak semua yang bercanggah dengan ketuhanan Allah Ta'ala, berpegang pada Allah Ta'ala saja. Iaitulah la ilaha illallah.
menafikan yang lain daripada Allah, mengisbatkan Allah sahaja. La ilaha illallah. Termasuk dan la ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan illallah, malaikat Allah sahaja Tuhan. Tolak lain pada Allah jadi Tuhan. Allah sahaja Tuhan. So, itu menjadi simpulan yang diikat dengan teguh. Dia sebut satu riwayat berkenaan dengan ayat ini. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dia masuk Islam, dia cerita ke Nabi, dia mimpi ada siang. Orang suruh dia panjat siang tu, dia pun panjat. Panjat. Di ujung tiang tu ada tali, simpulan tali. Orang tu kata pegang dengan simpulan tu. Dia pun naik, pegang simpulan tu. Pegang kemah. Dia pun terkejut. Nabi kata itulah simpulan Islam. Simpulan akidah. Mu mati masuk syurga. Mu mati. Abdullah bin Salam. Mu mati masuk syurga. Nabi sebut masuk syurga Abdullah bin Salam ni. Seorang pendeta Yahudi. Lalu dia sebut dalam cerita-ceritanya, sahabat-sahabat ni cakap sama dia, nak tengok ahli syurga, tengok tu. Semayang tu, dia semayang. Budak muda-muda ni dia jumpa, tanya dia. Saya nak tanya, orang kata awak ni ahli syurga. Dia kau marah. Marah, mu mana tahu aku ahli syurga, Tuhan yang menetapkan. Itu dia punya tawaduk. Lalu dia ceritalah apa yang berlaku. Jadi ahli syurga ni kena akidah kuat, pegang. Kalau tak ada akidah tu, dia jadi ahli syurga. Maka iman yang sebenar itu mestilah menolak semua ajaran, fahaman ataupun yang bernama ideologi dan teori yang melampaui bata-bata Allah, sama ada cipta di zaman dahulu, zaman sekarang akan datang. Kena tolak lain pada Islam. Sama ada zaman dulu, Firaun, Namrud, Haman, Qarun, Abu Jahal, ataupun zaman sekarang, komunisme, sosialisme, kita kena tolak apa saja teori. Islam liberal yang bercanggah dengan Islam, mesti tolak. Oleh itu, diperkenalkan semuanya supaya mengenali yang benar dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan mengenali yang tidak benar dan sesat dari Al-Quran dan Al-Sunnah juga, dengan mengemukakannya secara pengajian, dengan nas-nas nakhliyah. Nakhliyah ialah Quran dan hadis. Dan akhliyah menggunakan hujung akal. Di sana terdapat manusia yang menerima akidah secara taklid buta. Bukan secara mengaji, pakai pak turuk. Tak boleh. Kita kena belajar. Kalau kita turuk, kalau orang tu sesat, jadi sesat kita. Kalau orang tu betul, tak apalah. Kalau kita pandang sendiri, orang tu kita ikut, mula-mula betul, dia penyeleweng. Kita tak ikut dia, kena kita tahu. Dia sudah penyeleweng. Kadang-kadang berhujah dengan pegangan nenek moyang semata-mata, tanpa mengkaji dari sumbernya yang sebenar. Dari satu masa ke satu masa mengikut perkembangan penyelewengan yang berubah cara dan bawaan. Benarlah seperti yang telah firman Allah Taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Surah Az-Zukhruf ayat 23. Artinya, dan begitulah bahawa tiada rasul yang kami utuskan sebelummu wahai Muhammad SAW, sebelummu wahai Muhammad, malaikat berkatalah oleh orang yang mewah yang menentangnya, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak langkah mereka sahaja. Ikut nenek moyang. Ikut nenek moyang. Bukan ikut Quran hadis, ikut nenek moyang. Ini salah. Nenek moyang tu bukan mesti betul. Kalau betul, tak apalah. Kalau nenek moyang tu jahiliah lah. Jadi banyak orang dia pegang pada nenek moyang. Bahkan terdapat satu pembawaan. Kena pergi duduk balik orang nenek moyang ni. Hak dia dalam tanah kena gali balik. Benda-benda jahiliah tu. Hak lama-lama tu kena gali balik. Ini hak saka Datuk Nenek moyang kata ni kena jaga molek. Walaupun hak jahiliah, itu salah. Kadang-kadang mereka tidak kena ajaran-ajaran baru kerana tidak disebut namanya dalam kitab-kitab zaman dahulu. Kerana ianya tidak ada pada zaman pengarang kitab-kitab itu. Antaranya ajaran baru. Zaman dulunya Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, macam-macam nama. Abu Jahal, Fir'aun. Kitab-kitab zaman dulu sebut inilah. Zaman ni tak ada sosialisme, komunisme, tak ada dalam kitab kuning. Contohnya riba dengan interest.
Zaman dulu disebut riba. Sekarang ni dia sebut nama. Bukan interest, faedah. Faedah, benda tak ada faedah, kata faedah. Ini faedah, ini faedah, ini faedah. Padahal riba. Tak ada faedah pun. Disebut faedah. Dinamakan. Arak, namakan nama yang whisky, brandy, macam-macam nama. Beer, macam-macam nama. Jadi setengah orang tu tak ada dalam kitab zaman dulu. Masa saya di Mesir dulu ada seorang ulama mengaji Azhar. Dia kata beer ni di orang Mesir ni bira, al-bira. Al-bira itu beer lah bahasa Arabnya. Jadi beer itu nama istilah. Saya sebut nama dia Dr. Muhammad Suad, Syekh Dr. Muhammad Suad. Jadi dia kata oleh kerana istilah ni tak ada dalam kitab. Ada apa halah. Orang Kedah dia mufti beer. Dr. Syekh Muhammad Suad istilah. Orang Kedah. Jadi Kedah. Dia Mesir, timur tu Mesir bukan negeri Azhar. Itu sebagai satu contoh lah. Ini dalam tahun 50-an, 60-an dulu. Namun, demikian perlu dia sedari bahawa Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW itu tetap mendedahkan secara umum dan khusus dengan secukup-cukupnya untuk menjadi bekalan kepada kita. Perlu dipahami masalah akidah bukannya boleh dicoba-coba atau diagak-agak ataupun boleh dibuat pilihan ikut suka hati. Kerana ia bergantung dengan nasib manusia yang perlu pada hidayah Allah dan wahyunya. Dan menentukan nasib mereka di akhirat sama ada ke syurga atau ke neraka. Yang menjadi keputusan yang tidak boleh dipertikaikan dan meminta kembali semula ke alam dunia. Akidah ni tak boleh terang-terang. Bab fiqh tak apa. Bab fiqh kalau ijtihad tu betul, dapat 2 pahala. Ijtihad tu salah, dapat 1 pahala. Nabi kata, orang berijtihad. Contohnya dalam bab kunut subuh. Ada ulama kata sunat, Syafi'i kata sunat ab'ad. Ada mazhab kata tak ada sunat ab'ad, kecuali nazilah saja, kena ada kunut. Ini tak ada masalah. Kalau semayang ada kunut persah, semayang tak ada kunut persah. Fatihah daripada bismillah ataupun tidak. Syafi'i kata bismillah daripada Fatihah. Mazhab lain kata sunat aja bismillah. Tak ada bismillah pun boleh. Bahkan ulama-ulama kita pergi Mekah semayang tu imam tak ada bismillah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tak ada bismillah. Tapi tak apa. Dia benar. Itu masalah forong, masalah cabang. Tak ada masalah cabang. Contohnya wudu dengan belacang. Mazhab Syafi'i halal, makruh. Mazhab Hanafi kata haram. Kerana perut, capur dengan perut, pasu dengan apa. Kita mazhab Syafi'i sutung, udang halal. Hanafi kata haram, jaga ular. Tak apa, orang Hanafi tak boleh, kita ambil makan. Tak apa, dia ada masalah. Ya itulah, jadi balah. Ni tak ada masalah. Kita balah. Tapi buat akidah tak boleh main. Percaya pada Tuhan, tak percaya pada Tuhan, tak boleh buat main. Kalau tak percaya pada Tuhan, habis lah, tak ada. Tak percaya pada Rasul, rukun-rukun iman, ni tak boleh. Jadi akidah ni tak boleh cuba-cuba, tak boleh terang-terang. Mesti suatu keyakinan yang sungguh. Mudah-mudahan dengan huraian yang telah dikenal oleh Allah, bekalan iman dan kekuatannya, dan penentuan sikap yang segala-galanya ke atas yang bercangguh dengan iman, sama ada yang telah diadakan atau selepasnya, dan mudah-mudahan Allah memelihara kita fitnah zahir dan batin di alam dunia, dan alam kubur dan hari kematian semula. Demikianlah saya masuk kitab kecil ini pada Khamis Ramadan tahun 1410 dengan muhafazat Allah pada rinci kalam dan lisan dan diterima sebagai ilmu yang diberi manfaatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.